Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk kelas penghayatan etika dan peradaban pada kali ini, ini merupakan minggu ke-13 minggu ke-13. Jadi topik yang akan saya bentangkan pada hari ini adalah mengenai cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Okay, untuk slide ini akan saya kongsikan nanti. Saya akan emailkan ataupun saya akan bagi dalam bentuk Telegram. Okey, kelestarian etika dan peradaban sejagat sentiasa tercabar dan terkesan oleh proses hakisan sosial. Ini kerana perubahan dalam masyarakat berlaku dengan pantas dan suka dikawal sama dari segi sosial, ekonomi, politik, alam sekitar, teknologi dan lain-lain. Jadi kepesatan pembangunan ekonomi banyak memberi implikasi positif dan peningkatan pendapatan negara dan kesejahteraan hidup masyarakat. Namun begitu, ketidakseimbangan pembangunan negara membawa implikasi negatif terhadap persekitaran fizikal, alam sekitar dan juga kesihatan masyarakat. Kita lihat pada dekad awal kemerdekaan berlakunya kemiskinan bersama ataupun shared poverty. Namun setelah pelaksanaan dasar ekonomi baru ataupun DEB, Malaysia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dan menjadi pemangkin kepada kesejahteraan bersama ataupun shared prosperity yang terangkum di dalamnya kesepaduan nasional. Perubahan yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan ekonomi telah membawa cabaran dalam penghayatan etika dan peradaban di Malaysia. Justru persoalan penting yang ingin dibincangkan dalam topik ini ialah bagaimana etika dan peradaban di Malaysia boleh diperkasa dalam konteks hubungan antarabangsa demi meluaskan ruang sivik ke arah mengukuhkan pembinaan negara bangsa. Okey, apa yang kita akan dapat daripada hasil pembelajaran dan objektifnya adalah yang pertama, memahami cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Jadi hasil pembelajaran dan objektifnya ialah menguraikan etika dan peradaban di Malaysia dalam konteks pengalaman negara dan antarabangsa, menjelaskan kelestarian etika dan peradaban dalam kepelbagaian dan negara bangsa, dan menganalisis matlamat pembangunan lestari dan kesejahteraan bersama. Bila kita lihat pada peta minda ini, kita boleh rangkumkan bahawa cabaran kelestarian etika dan peradaban ini adalah merangkumi masyarakat kepelbagaian, matlamat pembangunan lestari, warisan kemakmuran bersama, hubungan antarabangsa yang melahirkan negara bangsa, yang mana ia perlu ada imbangannya, iaitu tadbir urus serta pembangunan yang mampan, serta kena mengambil kira juga pada defisit sosial dan juga black economy serta rasuah. Kandungan kursus ini dia akan merangkumi kelestarian etika dan peradaban di Malaysia, kedinamikan etika dan peradaban Malaysia, dasar ekonomi baru sebagai pemangkin sharing poverty tetapi gagal membawa shared prosperity, seterusnya hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban, defisit sosial, tadbir urus dan pembangunan, black economy dan rasuah, kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia bagi pembangunan negara bangsa dan ketamadunan Malaysia. Jadi wawasan kemakmuran bersama rancangan Malaysia ke-12 dan pembangunan lestari, juga kesepaduan nasional dan perpaduan negara, perkongsian pengalaman etika dan peradaban Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan tamadun sejagat. Apakah dia kelestarian etika dan peradaban di Malaysia? Okey, menurut FMT News, Sin Agustin pada 4 Februari 2020, Malaysia
civilized society is to admire, says Imran Khan. Imran Khan mengatakan bahawa etika dan peradaban di zaman dan negara mana sekalipun adalah dinamik. Dia mengukuh, berubah-ubah dan tidak kekal. Memahami bentuk etika dan peradaban ini dan memberi penjelasannya secara kritis, analitikal dan dalam kerangka saintifik adalah tugas pelajar dan sarjana bersama. Kemudian etika dan peradaban Malaysia telah berkembang dari tapak peradaban alam Melayu dengan kewatanan Melayu dan Bumi Putera secara terasnya. Tapak etika dan peradaban pribumi ini telah bergaul dengan peradaban majmuk dari luar melalui gelanggang Selat Melaka sebagai titik pertemuan masyarakat sedunia dari China, India, Timur Tengah dan Barat. Ini ketamadunan kita ini bercampur ke pelbagai melalui jalan Selat Melaka, perdagangan. Kemudian peradaban majmuk ini berperanan dalam membina negara bangsa dan ketamadunan acuan Malaysia pada hari ini. Hasil daripada urusan perdagangan di antara negara-negara dunia pada suatu masa dahulu telah membangunkan satu peradaban majmuk di negara kita pada hari ini. Daripada peradaban majmuk ini, Malaysia membina etika dan peradaban beracuan sendiri dengan menyulam kepelbagaian etika dan peradaban dalam melahirkan sebuah negara yang damai, stabil, maju dan sejahtera. Jadi menurut Presiden Obama, mantan Presiden Amerika Syarikat, dia memotretkan Malaysia sebagai sebuah negara masyarakat Islam yang moderat dan maju. Serta ada lagi daripada Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan, perlu mengatakan Malaysia merupakan sebuah masyarakat yang bertamadun. Okay. Oleh kerana pembinaan tamadun sesebuah bangsa itu bukan perkara mudah dan ia tidak dijamin berkekalan, maka masyarakat Malaysia perlu mengambil iktibar dari sejarah. Sejarah mungkin berulang bagi mereka yang tidak mengkaji, tidak mengambil iktibar dan tidak menjadikannya sebagai panduan hidup. Pengalaman sedunia dari zaman purba hingga zaman kontemporari menunjukkan kedinamikan berlaku dan tiada satu peradaban yang kekal. Maksudnya peradaban ini disentiasa berubah. Kejatuhan sesebuah ketamadunan adalah disebabkan oleh keruntuhan nilai yang terangkum di dalamnya pelbagai konsep seperti etika, moral, adab, akhlak dan seumpamanya. Teras kepada nilai ini adalah keadilan dan kebaikan, manakala kezaliman, kekejaman dan penganiayaan membawa kehancuran nilai kemanusiaan, dan ini pasti menamatkan mana-mana ketamadunan. Maksudnya ketamadunan juga boleh hilang. Okay.